Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopa Channel. So, kemarin sahabat-sahabat semua yang di Pertuan Agung kita terima menghadap ya pemimpin UMNO dan juga DAP ya, antaranya juga yaitu Akmal Saleh ya, yang hangat diperkatakan ya beberapa ketika ini kerana menggesa ya untuk rakyat Malaysia memboikot dan sebagainya. Tiada yang melarang, itu hak beliau sebenarnya sahabat-sahabat semua. Tapi kesan penerimaan mungkin berbeza daripada beberapa individu. Itu yang kita tidak mahu. Mungkin juga ada yang mau eksploitasi atau menggunakan situasi itu untuk tujuan tertentu. Jadi sahabat semua, hari ini berkaitan dengan isu sensitif ya, berkaitan isu sensitif agama, Agung terima menghadap pemimpin UMNO dan juga daripada parti DAP. Jadi apakah kenyataan ini? Jadi kalau kita lihat isu sensitif berkenaan agama Islam sejak kebelakangan ini yang kemudiannya dimainkan secara berleluasa di media sosial memerlukan yang di Pertuan Agung Sultan Ibrahim memanggil menghadap pemimpin UMNO dan juga DAP. Hari ini pimpinan kanan UMNO dan DAP diterima menghadap di Istana Negara. Mereka adalah Datuk Seri Muhammad Hassan, Timbalan Presiden UMNO, Yang Amat Berhormat Datuk Seri Abdul Rauf Yusof, Pengerusi Badan Perhubungan UMNO Melaka, Timbalan Setiausaha Agung DAP, YB Liu Cintong, dan juga Ketua Pemuda UMNO Muhammad Akmal Saleh. Sesi menghadap bersama Seri Paduka Baginda itu bertumpu kepada perkembangan semasa berkaitan dengan isu-isu sensitif agama dan kaum. Jadi saya ingin menasihati semua pihak yang memberi tumpuan untuk mengajak rakyat ke arah perpaduan, bukannya perpecahan. Saya ingin lihat rakyat bersatu padu dengan harmoni titah Sultan Ibrahim yang di Pertuan Agung kita. Saya berharap pemimpin politik tidak ekstrim dalam memberikan pandangan tentang isu-isu agama dan perkauman. Bukan hanya UMNO dan DAP, tetapi juga semua parti. Jadi semua sahabat semua dengar baik-baik, bukan hanya parti UMNO dan DAP, tetapi semua juga parti, termasuklah daripada parti pembangkang. Pemimpin mesti menjadi jambatan dan penghubung antara rakyat mazmuk negara kita dengan contoh perilaku yang matang. Jadi kejadian baru-baru ini sepatutnya membuka mata semua pihak bahawa semua lapisan rakyat mempunyai tanggungjawab menjaga perpaduan negara. Kita baginda lagi, perpaduan yang jitu dalam kalangan rakyat akan menjadi pemangkin kepada kesejahteraan sejagat Malaysia. Menjelang Hari Raya yang mulia ini, bermaaf-maafanlah antara satu sama lain dan buka lembaran baru titah Seri Paduka Baginda yang di Pertuan Agung kita. Sahabat-sahabat semua terbaik. Ya, ini adalah bagi saya adalah satu tindakan ya yang begitu baik sekali untuk memanggil pemimpin-pemimpin yang ada dalam negara kita untuk diberikan nasihat dan sebagainya. Dan apapun sebenarnya kenyataan daripada ataupun titah daripada yang di Pertuan Agung itu bukan saja ditujukan kepada parti UMNO, DAP, tetapi juga ya kepada parti-parti lain. Jangan anggap hanya UMNO dan DAP saja titah daripada yang di Pertuan Agung ini. Ia juga termasuk daripada parti-parti pembangkang yang kita lihat begitu galak sekali menggunakan isu ini. Walaupun ada pimpinan PAS katanya mereka tidak campur tangan, mereka tidak memboikot dan sebagainya. Tetapi itu adalah pemusingan mereka, sahabat semua. Banyak yang pemimpin mereka katakan sebaliknya. Ya, lepas tu walaun-walaun begitu hebat menunggang isu ini di media sosial. Dan apa yang berlaku antara yang begitu galak sekali dalam memboikot isu berkaitan dengan isu agama ini adalah Ketua Pemuda UMNO, yaitu Akmal Saleh, sehingga beliau diambil keterangan dan sebagainya. Walaupun beliau tidak membuat pengakuan, kononnya beliau bukan menghasut untuk melakukan atau sesiapa melakukan tindakan yang tidak baik. Tetapi hakikatnya sahabat semua, bagi saya sendiri penerimaan setiap orang itu berbeza. Mungkin ada juga yang mengambil kesempatan daripada kenyataan ataupun gesaan untuk memboikot itu sehingga melakukan tindakan di luar kawalan. Jadi hari ini Akmal mengatakan akan menjunjung titah daripada yang di Pertuan Agung, yaitu antara kenyataan daripada Akmal Saleh yaitu Ketua Pemuda UMNO
yang berkata akan menjunjung titah yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim hari ini untuk menjaga keharmonian negara dan memelihara kesucian agama Islam. Dalam satu hantaran di laman Facebook hari ini, beliau berkata ia demi meredakan polemik yang sedang berlaku. Didoakan semoga yang di-Pertuan Agong dikurniakan kekuatan dan kesihatan serta terus kekal bersemayam di singgasana dan dapat memerintah negara dengan penuh kedaulatan dan kebesaran. Katanya selepas menghadap Sultan Ibrahim di Istana Negara di Kuala Lumpur hari ini. Sultan Ibrahim hari ini juga menitahkan baginda berharap pemimpin politik di negara ini tidak ekstrim dalam memberikan pandangan berkenaan isu-isu agama dan juga perkauman. Baginda juga bertitah pemimpin daripada semua parti mesti menjadi jambatan atau penghubung antara masyarakat mazmuk di dalam negara dan memberikan contoh perilaku yang matang. Pemimpin kanan UMNO dan DAP menghadap Sultan Ibrahim Istana yang tertumpu kepada perkembangan isu semasa berkaitan isu sensitif dan agama. Jadi selain Akmal, pemimpin lain yang hadir pada sesi seperti mana yang saya katakan tadi, yaitu Timbalan Presiden UMNO Datuk Seri Muhammad Hassan, Pengerusi Badan Perhubungan Melaka, dan juga Timbalan Setiausaha Agung DAP. Timbalan Setiausaha Agung DAP itu bermaksud adalah pemimpin nombor 2 selepas Anthony Locke, sahabat-sahabat semua. Mungkin Anthony Locke tidak dapat hadir kerana ada tanggungjawab dan juga tugasan yang harus dilakukan. Itu dia. Jadi satu perkara lagi yang menarik saya ingin kongsikan bersama dengan anda hari ini adalah kenyataan daripada Angkatan Muda Keadilan. Katanya isu kasut Ven siasat menyeluruh, pastikan tiada pihak yang teraniaya. Itu antara kenyataan. Saya setuju dengan kenyataan ini, sahabat-sahabat semua. Siasatan menyeluruh harus dilakukan supaya bukan saja rakyat Malaysia, bukan saja yang beragama Muslim, bukan saja peniaga teraniaya, tapi kita mahukan semua keadilan itu dapat dilakukan dengan sebaik mungkin. Jadi Angkatan Muda Keadilan menyeru siasatan berhubung insiden logo kasut dakwaan mirip kalimah Allah dilaksanakan secara seimbang di antara wakil syarikat dan individu yang membuat aduan. Pengarah komunikasi Haziq Asfar berkata, insiden membabitkan tapak kasut keluaran jenama Ven itu perlu dilakukan secara menyeluruh kerana akan dibimbangi boleh memberi kesan kepada masyarakat. Fabrik sosial rakyat Malaysia berada di tahap yang membimbangkan. Jadi tidak berbaloi rakyat Malaysia saling bercakaran dan mengoyakkan kain ini lagi hanya berdasarkan isu-isu yang tidak jelas kesahihannya, kata Haziq dalam satu kenyataan. Jelas beliau lagi dalam mempertahankan kesucian kalimah Allah, ia perlu dilakukan berpandu kesahihan isu yang dibawa dan tidak dilakukan secara sembrono sehingga berupaya menganiaya pihak lain. Sekiranya siasatan lanjut oleh pihak berkuasa seperti PDRM dan JAKIM mendapati tiada sebarang asas yang kukuh terhadap dakwaan yang dibuat, maka individu yang memulakan dakwaan tersebut wajar menghadapi akibatnya, face the consequences, khususnya apabila secara cuai menyebarkan berita palsu, ujarnya. Tegas saya parti keadilan ini dalam mempertahankan prinsip keadilan, setiap pihak perlu diberi hak di tempat yang betul. Jadi terdahulu pengurus Vens Holding Sdn Bhd telah pun memohon maaf berhubung logo kasut tumit tinggi keluarannya pada pandangan mereka disalah tafsir hingga menyinggung perasaan umat Islam di negara ini. Pihak pengurusan kasut itu juga memaklumkan bahawa rekan tersebut sama sekali tidak berniat dan bertujuan untuk memperlekehkan atau menghina mana-mana agama ataupun kepercayaan. Itu antara kenyataan daripada Ven sendiri. Dan satu ulasan dan juga pencerahan yang baik daripada pemimpin Angkatan Muda Keadilan, menyeru supaya siasatan harus dilakukan secara menyeluruh supaya tidak ada yang teraniaya. Dan saya juga setuju dengan satu kenyataan, beliau mengatakan bahawa orang yang menyebarkan berita palsu dan membuat tafsiran salah ini harus dikenakan tindakan sewajarnya, karena beliau mungkin menjadi punca kepada kebimbangan ini, sahabat-sahabat semua. Jadi itu sedikit pandangan saya berkaitan dengan isu ini. Bagaimana pula dengan anda? Anda boleh berikan di dalam ruangan komen. Terima kasih. Izinkan saya untuk mengundurkan diri dan seperti biasa peribahasa mengatakan tapapun kangkap doa ton keinginan. Dalam bahasa Melayu, tepuk dada, tanya selera. Sekian saya daripada Alright Nampak Channel. Saya kita berjumpa lagi. Bye bye.